Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni ada benda yang menarik sebab aku nak buat giveaway helmet SGV Trendy ni yang dah lama sangat aku simpan tapi aku tak pernah pakai. Jadi kepada viewers aku yang nak dapatkan helmet SGV Trendy ni, mudah je cara dia. Okay, korang tengok video ni sampai habis dan korang kira berapa banyak kali aku cakap perkataan okay. Daripada first video yang aku cakap tadi tu, okay. Korang kira lah berapa kali aku cakap okey dan korang akan menang helmet SGV ni. Okey, jadi jawapan yang betul aku akan pilih di ruangan komen. Korang komen banyak-banyak dekat bawah ni dan aku akan pilih satu jawapan yang tepat. Aku akan DM dia di IG. Korang komen dan korang letak nama Instagram korang. Okey, jadi aku akan DM korang dekat IG. Korang just bagi alamat, nombor telefon dan nama penuh. Aku akan post terus helmet ni kepada jawapan yang betul dan ada nama IG. Kalau tak ada nama IG, aku tak kira dia sebagai pemenang. Okey? Jadi jom komen dalam video ni dan tonton sampai habis. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni ini dia projek ES5. Okay, untuk aku up spec motor ni. Okay, motor ni tak ada apa masalah pun bagi aku. Okay je. Cuma aku tak puas hati lah. Tak puas hati dengan barang-barang yang ada sekarang lah. Jadi aku akan up spec lah untuk motor ni. Jadi okay, jom aku nak tunjuk kat korang apa serba sedikit tentang ada barang apa yang ada dekat ES5 aku ni lah. Okay, untuk enjin dia macam korang pernah tengok dalam video-video sebelum ni. Last video aku cerita tentang spek motor ni. Ini dia. Aku pakai head 2327 daripada Taicom, block 55mm Taicom. Belah kelas full set racing Taicom, gearbox full set racing Taicom, magnet racing tapi bukan lipannya lah, dia magnet racing saja. Nanti kejap lagi aku akan buka, aku akan tunjuk lah macam mana keadaan enjin aku sekarang. Dan aku dah order dah barang untuk motor ni, cuma tak sampai lagi je. Kita main barang Shopee saja. Tapi barang Shopee yang boleh dikatakan padu bagi aku, insya-Allah. Cuma kita cuba saja. Okey. Jom. Dan yang penting untuk motor ni, apa yang aku nak tukar adalah crankshaft. Okey, crankshaft. Kalau korang nak tahu, sekejap lagi aku akan tunjuklah crankshaft apa bila sampai nanti. Jadi untuk sekarang, jom kita buka dulu motor ni. Kita tengok apa barang yang ada dekat motor ni dan macam mana keadaan enjin aku sekarang. Bersih ataupun kotor ataupun ada rosak apa-apa. Jom kita tengok. Okey guys, jadi untuk sekarang ini dia keadaan enjin aku. Aku dah buka dah. Okey, ini keadaan dalam enjin aku lah. Cuma belah crankshaft aku tak buka lagi, belah tengah enjin. Cuma apa yang aku tunjuk sekarang ni adalah ini dia untuk bahagian clutch. Okey, aku pakai clutch racing daripada Taicom, gigi racing lah. Aku lupa saiz berapa. Ini dia. Dan untuk head aku pakai ini dia. Head 2327 dari Taicom. Dan block 55mm dari Taicom, bukan 56 55mm. Roller block aku pakai roller block S90 ataupun frame. Dia besar sikit daripada roller block biasa S5. Okay, jadi untuk belah magnet pula, okay, kita boleh tengok daripada sini lah. Okay, untuk belah magnet aku tak buka lagi. Ini dia magnet yang aku pakai sekarang, magnet racing. Cuma aku lepas ni mungkin aku tak pakai untuk magnet ni. Aku akan pakai magnet lifan. Dan untuk bahagian kelas aku pakai kelas biasa dulu. Dan kemudian mungkin nanti aku akan buat untuk kelas tangan, hand kelas. Dan untuk stopper aku akan lay sikit lah bagi ringan, balance dengan magnet lifan. Dan kemudian aku akan buat key lah nanti untuk mengelakkan crankshaft daripada putus. Nanti aku akan tunjuk dalam part lain lah. Okey, jadi untuk sekarang jom aku nak buka untuk bahagian tengah enjin. Dan kita tengok apa yang ada dalam enjin aku pula, toyol apa yang ada. Okey, jadi jom aku nak buka dan kita tengok barang-barang lain lah. Tengok minyak hitam pun kotor gila. Memang elok lah. Aku servis, aku kena overhaul balik. Tak ada apa masalah pun. Yang penting enjin aku selamat. Okey, tak ada jam apa. Okey lah bagi aku. Okey, jom kita buka bahagian tengah enjin dan kejap lagi aku akan tunjuk apa dalam enjin aku. Okey, jadi untuk sekarang ini dia. Aku dah buka dah semua. Okey, untuk magnet macam aku tunjuk tadi, ini dia magnet racing. Ini keadaan dalam dia memang okey lah. Barang-barang enjin aku banyak baru, cuma yelah, kita tak puas hati, kita nak up spec. Itu adat lah main motor. Dan untuk enjin, okey, ini dia. Dah cuci semua dah. Tak adalah bersih sangat tapi okey lah. Jadi ini dia keadaan enjin.
Enjin memang aku dah siap untuk lay bahagian-bahagian sini. Jadi tak ada apa masalah untuk kita masuk grand shaft besar. Dan kemudian untuk gearbox, aku pakai gearbox racing untuk sebelum ni. Ini dia. Gearbox racing stronger character dari brand lebih kurang Taicom lah. Okey. Ini dia. Gigi saiz berapa aku lupa dah. Tapi yang 4 dia dua-dua racing lah. Okey, full set. Dan kemudian untuk grand shaft, sekarang ni aku pakai grand shaft jet 4mm, siap ladung 6 biji dari brand stronger character juga, Taicom. Okey, ini dia. Dan untuk gigi starter pun dia bagi sekali untuk gearbox ni. Gigi starter saiz lain, saiz racing untuk ngam fit dengan gearbox ni. Dan kemudian untuk drum gearbox, aku pakai drum gearbox standard, tak ada apa masalah. Dan kemudian untuk barang-barang lain, macam aku cakap tadi lah, untuk blok aku pakai brand Taicom. Head Taicom, memang full set lah barang Taicom untuk motor ni. Jadi mungkin lepas ni aku akan buat dengan spek lain lah. Nanti aku akan tunjuk lah dalam satu part nanti. Dan kemudian untuk sebelah kelas pula yang aku dah buka ni, ini dia, kelas racing dari Taicom juga. Dan auto pun semua dari Taicom. Semua kelas ni aku pun tak cuci lagi. Kejap lagi aku akan cuci. Dan kemudian untuk spek lepas ni mungkin aku akan pakai kelas biasa dulu. Dan kemudian aku akan sambung dengan kelas tangan lah. Okay. Jadi untuk grand shaft ni, aku ingat aku nak jual. Jadi aku pun tak pakai dah kot grand shaft ni. Jadi aku ingat nak jual. Kalau kata ada serious buyer boleh DM IG aku. Okay, 200 jalan lah untuk grand shaft ni. Siap post, tak ada apa masalah. Grand shaft semua elok. Aku jarang pakai motor. Cuma aku bawa pun untuk ronda-ronda kampung je. Memang jarang sekali lah motor lepas siap. Memang aku banyak parking je motor ni sebab aku naik motor lain. Jadi untuk part sekarang ini saja yang aku boleh tunjuk. Untuk part aku buka enjin tengah. Dan aku ceritakan bahagian enjin aku untuk sekarang spek berapa. Okay. Jadi kita akan jumpa di next episode. InsyaAllah aku akan review barang-barang apa yang untuk aku masuk dekat enjin aku. Okay, nanti kalau barang sampai aku akan buat satu video untuk review barang, unboxing barang sahaja. Korang tengok, insyaAllah padu semua barang-barang. Okay, jadi jom aku akhirkan video ni dengan Assalamualaikum. Dan jangan lupa like, share, subscribe guys. Okay, bye-bye. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku nak share dengan korang apa barang yang aku akan masuk dekat motor ni. Macam aku janjikan dalam episod sebelum ni. Okay, jom kita tengok dulu barang apa yang aku nak masuk dan kita review sikit lah. Okay, ini bukan ini aku nak jual untuk brand stronger character jet 4. Sebelum ni aku pakai siap ada ladung 6 biji dari stronger character Taicom. Okay, ini aku nak jual. Mungkin petang ni aku post. Mungkin ada buyer kot, tak tahulah. Dia tak send receipt lagi. Okay. Dan kemudian untuk grand shaft, ini dia yang aku tunggu-tunggulah untuk projek kali ni. Ini projek aku sendiri saja. Okay, aku mencari grand shaft rata sebab dekat sini. Okay, kita boleh tengok dia. Untuk PMP block EX5 Class 1, dia jet rod 6mm. 6mm, banyak sangat M aku. 6mm. Okey, ini untuk dream lah. Kalau untuk EX5 Class 1 dia jet 3mm. Grand shaft dia diameter 102mm. Memang siap diameter besar. Jadi sebelum ni aku pakai diameter 100mm, ini 102mm. Dan kemudian untuk berat dia tanpa bearing apa semua, dia dah ada lebih kurang 2.1 kilo. Belum termasuk bearing apa semua lagi. Okey, jadi rod dia pakai rod lebih kurang dream, rod 97. Tapi pin dia saiz 22. Kejap lagi aku tunjuk. Okey, ini dia dari Arata. Okey, untuk blok kelas 1 Okey, ini dia. Jom kita tengok apa yang dapat dalam ni. Okey, ini dia antara barang yang dapat. Okey, ini gigi ni tak ada apa pun. Gigi ni aku letak sendiri. Sebab kejap lagi aku nak pump rod. Okey, jadi untuk grand shaft korang akan dapat grand shaft yang ini saja. Itu dia, rod 97mm, Arata jet 6mm. Okey, ini dia. Korang boleh tengok kedudukan pin dia. Okey, pin saiz 22mm, bearing dia tak bagi kiri kanan. Maknanya kita kena beli bearing sendiri. Okey, untuk bearing aku dah ada. Kejap lagi aku tunjuk bearing apa aku pakai. Okey, ini dia. Rod pun dari Arata KFM Dream. Okey, saiz Dream. Okey, pin saiz 13 pin rod. Okey, untuk bearing dia memakai bearing standard 6304, bukan 6205 macam banyak grand shaft yang ada sekarang lah. Okey, ini dia pakai bearing standard
6304 size standard Tapi aku pakai bearing. Kejap lagi aku tunjuk bearing apa. Okey. Jadi dalam kotak ni korang tak dapat apa, korang hanya dapat stiker saja. Itu saja. Makna grand shaft dan stiker. Okey. Dan yang ini aku letak sini dulu. Kejap lagi aku nak pump rod. Pump bearing. Dan kemudian kita tengok apa barang lagi yang aku beli. Aku tak banyak beli barang sebab banyak barang dekat motor aku ni banyak masih boleh pakai. Tak ada apa masalah, tak ada apa rosak sangat pun. Okey, cuma ini dia yang aku beli. Okey, ini minyak hitam, tak ada apa masalah. Okey, dan kemudian okey, untuk cam korang boleh tengoklah dekat sini. Okey, untuk cam lama memang tak tahulah aku nak cakap. Aku boleh tak perasan. Dah makan habis dah. Rendah gila dah tu. Okey. Nampak? Ini kedudukan cam dia. Memang yang dah sangat-sangat dah makan lah orang cakap kan. Dan untuk rocker arm korang boleh tengok di sini, rocker arm pun dah makan. Ni dia kiri kanan. Dan aku tak nak pakai lah barang yang rosak. Dah macam budak yang sengkit sangat nak main motor. Tak ada lah bang. Agak-agak rosak macam ni, kita beli yang lain. Benda ni nak laju, nak puas, takkan habis. Baik, tukar. Okey, untuk gearbox pula, aku tak pakai gearbox sebelum ni. Sebelum ni aku pakai gearbox ni. Gearbox racing dari Stronger Character, brand Taicom. Okey, ini dia full set sekali gigi starter. Ini dia racing. Dan untuk projek kali ni aku pakai gearbox standard ES5, cuma gear 4 aku tukar. Maknanya yang lain semua standard, aku hanya buat untuk gear 4 untuk dapatkan top speed lebih sikit lah. Ini gigi starter semua standard, tak ada apa masalah. Dan untuk gearbox aku tunjuk sekejap Okey, kita pergi balik dekat barang-barang baru. Ini dia. Ini timing chain murah je aku pakai. Tak ada apa masalah. Nanti kita tukar timing chain lain sebab aku nak sukat dulu timing chain panjang berapa. Dan kemudian untuk bearing. Ini antara barang padu yang boleh dikatakan padu jugalah. Okey, orang cakap kan. Bearing Enduro SKF C3. Okey, Enduro bang, bukan Genio. Okey. Dia ada banyak lagi. Kalau untuk lebih padu lagi daripada ni, kita ada seramik untuk Enduro. Tapi aku hanya pakai yang biasa aja. Enduro biasa pun dah puas hati dah. Harga untuk bearing Enduro ni tak silap aku satu lebih kurang RM30. RM30 tak silap aku. Dua lebih kurang 60 macam tu lah. Okay, ini untuk rocker arm aku baru beli. Rocker arm kiri kanan aku beli baru. Untuk cam aku pakai cam high speed. Okay. High speed ni boleh bawa untuk spek 55, 56, 57 boleh bawa lah. Okay, jadi aku try cam high speed. High speed ni didatangkan dengan bearing kiri kanan. Profile cam pun memang cun-cun lah orang cakap. Buka dia lama apa semua lah. Okay, untuk bearing gearbox pula aku pakai bearing Enduro juga. Ini dia 6001, 6203, 6203. Dan yang lagi satu ni ialah 6201. Okey. Jadi untuk 44 bearing pun aku pakai bearing SKF C3 Enduro. Okey. Kita boleh tengok kat situ ZTN 9 C3. Itu dia bearing C3. Dan kemudian untuk gear pula, gear 4 aku pakai gear racing size 23T. Aku pakai brand murah je, Viper Racing ni. Clearance top. Tapi tak ada apa masalah. InsyaAllah kualiti okey je. Sebelum ni aku pun pernah pakai dekat Wave, tak ada apa masalah. Memang top speed ada je. Okey. Ini dia. Size 23T. Untuk standard 24 tak silap aku. Dan untuk gearbox yang sebelum ni aku pakai size 2222 untuk gear 4. Dan untuk grand shaft ni okey, kita reveal sikit lah. Okey. Untuk cam ni harga lebih kurang RM40 boleh dapat dah. Tak ada apa masalah. Untuk cam ni. Untuk gearbox ni lebih kurang RM25 je. Tak ada apa masalah. Dan untuk bearing gearbox full set ni lebih kurang RM60. Dan bearing untuk grand shaft lebih kurang RM60. Total bearing lebih kurang 100, 120 macam itulah. Okey. Ini lagi satu barang. Aku terlupa nak tunjuk. Okey, ini dia. Sebelum ni aku pakai magnet racing. Ini dia. Magnet racing ni. Okey. Jadi aku nak tukar balik. Aku pakai magnet yang dulu aku pernah pakai di Lifan. Ini dia. Magnet Lifan. Cuma untuk yang sebelum ni coil dia terbakar. Okey, ini untuk coil lama untuk magnet ni. Coil dia terbakar. Jadi aku tukar dengan coil baru. Aku beli coil baru. Dan mungkin nanti aku akan tunjuk lah cara-cara nak wiring untuk coil ni. Sebab coil ni ada wire yang untuk korang dapatkan lampu. Nanti aku akan tunjuk dan aku akan ajar cara lah. Mungkin ada yang nak pakai Lifan 160cc. Korang boleh tengok lah nanti apa yang aku ajar nanti untuk dapatkan lampu. Okay.
Jadi azan pula waktu sekarang ni. Aku stop dulu kejap lagi aku sambung balik review, okey. Jadi dah habis dah azan. Okey. Untuk magnet ni kita sambung balik. Okey, magnet ni dia menggunakan 5 wire. Korang boleh tengok dari sini. 1 2 3 4 5. Dia tak macam magnet standard AS5 6 wire. Dia hanya memakai 5 wire. Sekejap lagi aku akan tunjuk lah cara-cara nak wiring. Mungkin bukan kejap lagi, nanti satu masa, esok ataupun lusa lah. Nanti dalam next part aku akan tunjuk lah. Sebab aku akan pasang enjin tengah dahulu untuk grand shaft tu. Okay, untuk kulit enjin aku pakai kulit enjin kelas 1, kiri kanan, belah kanan lah, silap, belah kiri asal lah, ada nombor asal kat situ. Dan kemudian untuk blok aku pakai saiz 55mm juga daripada Taicom, yang sebelum ni aku pakai grand shaft. Apa blok ni tak ada apa masalah, cuma aku akan cuci lah nanti bagi bersih apa semua, dan boleh je pakai balik, tak ada apa masalah. Blok ni tak ada berasap, tak ada bunyi apa. Memang terbaik kualiti blok daripada Taicom. Aku pujilah, memang terbaik lah. Dan untuk barang-barang lain, sprocket apa semua nanti aku akan tunjuk lah. Aku akan pakai saiz berapa apa semua, nanti aku akan tunjuk lah apa yang akan masuk dengan grand shaft ni. Okey, dan kemudian untuk sebelah clutch, mungkin aku akan sebelah clutch ada kat sini. Aku akan pakai racing punya dulu, dan kemudian nanti aku akan pakai stopper untuk pakai clutch tangan. Aku nak try clutch biasa dulu. Dan untuk stopper, ini dia. Marah motor aku banyak sangat. Ini dia stopper dari Taicom. Tapi mungkin aku akan lay untuk bagi balance lah dengan magnet tu. Aku akan bagi kiri kanan balance, dan mungkinlah satu masa nanti aku akan buat untuk key stopper lah, untuk mengelakkan grand shaft daripada putus. Okey, itu mungkin nantilah, aku nak lay dulu je nanti. Okey. Dan kemudian untuk barang-barang lain, aku rasa dah tak ada apa sangat aku nak tunjuk. Jadi setakat tu saja untuk video kali ni. Aku just nak share saja barang apa yang aku beli untuk projek kali ni. Dan untuk next part, aku akan sambung pula dengan cara untuk pasang enjin tengah. Dan apa lagi lah yang aku patut buat nanti, aku akan tunjuk dalam next part. Jadi kepada korang yang tengok dalam video ni, okey, jangan lupa like, share, subscribe, dan terima kasih guys. Tanpa anda yang tengok video ni, saya tidak akan ke mana. Tapi alhamdulillah, selagi ada penonton, aku akan cuba buat konten. Okey, bye bye, assalamualaikum, dan majulah sukan untuk negara. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku nak share dengan korang cara-cara pasang enjin tengah untuk projek ES5 aku, jet padu. Okay, untuk kali ni aku nak tunjuk dengan korang cara untuk pasang enjin aja untuk enjin tengah, dan apa yang korang perlukan untuk grand shaft Arata ni. Okay, mungkin ada yang nak pakai tapi tak tahu macam mana nak masuk bearing size apa semua. Aku akan ceritalah. Jom, kat sini aku ada grand shaft, okay, yang dah siap. Okey, untuk bearing, aku pakai bearing saiz 6304 kiri kanan kiri kanan. Okey, ini sebelah magnet. Okey, gigi ni kita pakai gigi ES5 Dream ataupun kelas 1. Sama, 16P mata dia. Okey, jangan pakai head power pula sebab nak pakai head Dream. Okey, jadi untuk sebelah kelas ni dia PMP untuk kelas 1. Dan kalau ikutkanlah, kalau korang nak betul-betul tahan, korang boleh buat untuk stopper sebelah clutch, untuk pakai dengan stopper. Stopper clutch aku tengah hantar dekat foundry untuk bagi ringan lah, balance dengan magnet yang aku nak pakai untuk projek kali ni. Untuk projek kali ni aku pakai magnet Lifan, memang ringan gila, memang kecil daripada yang sebelum ni lah. Okey, aku letak dulu ni. Okey, untuk yang magnet sebelum ni aku pakai ini dia. Korang boleh tengok beza dia. Beza dia memang beza lah. Ini tebal, yang ni ringan gila lah nak pakai. Okay, jadi untuk bagi balance aku buat stopper yang kecil lah. Aku lay untuk stopper Taicom tu. Okay, jadi jom aku nak pasang untuk enjin tengah. Jom aku share dengan korang cara-cara nak pasang enjin lah. Okay, untuk first kali, ini dia grand shaft aku Arata jet 6mm, rod size 97L panjang dia. Okay, rod dia lebih kurang Dream, sama dengan Dream panjang dia. Cuma pin dia size 22mm, pin kecil untuk jet. Lebih lah, jet besar lah, untuk mengelakkan rod ni daripada terkeluar. Okey, jom. Cara dia mudah je, korang masuk je untuk grand shaft. Grand shaft aku masuk situ, tak ada apa masalah. Dan kemudian okey, untuk bearing gearbox pula aku pakai gearbox ni, bearing Enduro C3 6201, 6203, 6203 ada dua. Dan kemudian 6001. Okey, semua Enduro SKF C3. Okey. Jadi untuk bearing jom kita tengok dulu. Okey, ini dia bearing gearbox. Kita buka dulu bearing gearbox semua, tak ada apa masalah.
kerja yang terlampau mudah lah kalau nak pasang enjin tengah bagi yang dah biasa pasang lah. Kalau yang tak biasa pasang mungkin susah sikit lah, tapi tak ada apa masalah. Korang just tanya orang yang biasa pasang, boleh. Kalau korang nak pasang tak ada apa masalah. Tak pasti jangan buat sendirilah. Okay, jadi untuk gearbox aku menggunakan gearbox gear 4 saja racing, size 23T. Ini dia gearbox racing. Okay, aku akan tukar dulu sekejap. Okay, ini dia gearbox standard. Aku pakai gearbox standard saja. Cuma gear 4 kita buat untuk racing lah. Okay, ini dia. Senang je nak masuk gearbox ni. Korang just masuk, korang check je washer macam sebelum ni. Washer tu lengkap, tak ada apa masalah. Okay, korang just masuk dan kemudian masuk bearing. Okay, untuk sebelah sini, ini dia bearing. Okay. Okay, dan kemudian untuk sebelah sini 6203, tak silap aku betul. Ini dia. Mungkin bearing aku akan masuk kemudian lah. Aku akan masuk bearing dalam ni dulu. Okay. Pump dulu bearing. Okay, bearing dah masuk. Kita masuk gearbox dan sebelum tu kita masuk drum dulu. Okay, untuk bearing sebelah sini pula, ini dia bearing dia. Okay, aku nak tengok dulu bearing ni apa benda ni. Okay, dia memang ada set cover. Terus masuk macam biasa. Dalam gearbox ni, okay, kita buka dulu skru ni. Sebelum tu, kalau untuk crankshaft ni, aku nak share dengan korang. Maybe takkan sangat lah. Korang boleh tengok daripada rapat ni sini. Okay, boleh tengok sini kedudukan dia. Okay, kita boleh tengok dia ada jarak. Jadi dia takkan rapat lah dengan crankshaft. Dia takkan rapat macam tu. Dia takkan kena. Dia memang ngam-ngam je. Okay, kalau tak percaya kejap lagi kita try untuk masuk sini pula. Okay, dan kemudian kalau nak try dulu pun tak ada apa masalah. Just masuk untuk bearing. Sekejap, hammer aku kat belah sana. Cara masuk bearing ni kalau nak betul dia, korang panaskan tapak bearing tu dulu. Tapi macam aku ni, tak apalah, masuk dalam tu ni, tak apa masalah pun. Okay, sikit. Dah rapat, tak apa masalah. Dan kemudian kalau korang nak check, korang check dulu. Okay, boleh tengok daripada sini memang tak kena lah, tak ada apa yang kena. Aku tengok daripada sini memang tak ada kena apa. Kedudukan maknanya 102 punya size crankshaft memang tak kena dengan bearing lah. Bearing boleh pusing. Kalau dia sangat, dia akan bunyi kecak kecak kecak. Kecak 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 macam motor aku lah. Motor Yamaha Y80 tu, Yamaha kecak kecak orang panggil kalau orang Kelantan. Okey, jadi itu dia. Kita masuk dulu untuk bahagian inilah. Okay, jom. Okay, ini dia kedudukan dia untuk gearbox, tak ada apa masalah. Memang okey je lah kalau korang nak pasang. Memang PMP je untuk crankshaft ni. Dan gearbox pun gearbox standard, tak ada apa masalah. Dan untuk starter, okey, starter pun korang just PMP je, tak ada apa masalah. Tak ada yang mengganggu ke apa lah.
Okey, dan kemudian korang teruskan dengan sebelah sinilah pula. Okey, untuk sebelah sini aku nak mudahkan kerja. Aku masuk terus bearing lah kat sini, senang. Dan kemudian nanti kita ikat, kita grip je pada ke sana. Okay. Gasket flush. Aku terlupa. Flush pula gasket tengah enjin Okay, untuk gasket tengah enjin aku pakai gasket ES5 yang standard lah, tak ada apa masalah. Cuma kita kena tengok lah. Okay, dia ada sagat, jadi kita kena kerat sikit ujung-ujung ni. Okay, jom aku nak cari gunting dulu. Ni dia. Share dengan korang, korang just tengok je untuk tu takat mana korang nak potong. Aku potong ala kadar ya, main hitam je. Yang penting lepas lah, tak ada apa masalah. Okay, kemudian untuk bawah, okay, korang boleh tengok balik sama ada ngam atau tak ngam. Memang ngam lah, tak ada sagat dengan gasket apa semua. Okay, untuk mengelakkan gasket pecah. Okay, ini dia, masuk saja macam biasa. Kemudian korang ngamkan centerkan dia. Okay, dia akan masuk. Yes, macam tu. Sangat mudah Okay, bila korang nak masukkan macam tu, dia tak perlu tekan apa-apa, korang just masuk je plug in play macam biasa. Kemudian korang masukkan skru untuk semua dan kita ikat. Okay, untuk skru korang kena tengok skru enjin ni ada panjang dan pendek. Okay, korang kena sukat siap-siap. Okay, macam ni. Sini. Ni yang mana pendek tu, pendek selalunya belah sini. Ni pendek. Okay. Ni belah panjang. Panjang. Panjang sini. Panjang sini. Itu dia. Dan kemudian korang just ikat je dia. Untuk enjin tak ada apa masalah. Ikat macam biasa. Kejap lagi baru kita letak oil seal apa semua lah. Okay, untuk grand shaft ni untuk sebelah rantai kecil, korang boleh pakai rantai kecil ES5 Class 1 sebab dia PMP block Class 1. Jadi rantai kecil tak perlu sambung dan tak perlu potong lah. Memang sangat mudah. Untuk yang sebelah clutch pun dia tak perlu korang nak custom apa-apa. Korang just masuk je clutch Dream atau Class 1. Tak ada apa masalah. Dia boleh PMP, tak ada apa masalah. Dan kemudian untuk sebelah magnet, key dia sama je macam ES5. Cuma untuk grand shaft ni dia tak bagi key, magnet apa semua. Cuma kita kena cari sendirilah daripada asal enjin kita. Korang just masukkan je. Dia hanya bagi grand shaft saja. Itu masalah lah. Korang cakap bagi rata ni, mungkin lepas ni dia boleh bagi kot untuk sekali bearing apa semua. Aku rasa lagi senang, lagi mudah. Walaupun harga dia mahal sikit, dia memudahkan kerja orang lah kalau macam tu. Okay, harap-harap Arata boleh buat macam tu lah. Okay. Dan kemudian untuk enjin, ini dia dah siap. Okay, kita boleh check untuk gearbox. Okay, untuk gearbox aku masuk dulu barang-barang dia. Dan kemudian aku akan tunjuk cara nak check gearbox tu, sama ada gearbox tu ngam ataupun ada terkurang atau terlebih washer. Okay, jom kejap lagi aku tunjuk. Okay guys, jadi untuk sekarang ini dia. Aku sambung dengan pasang untuk spring starter dulu, kick starter. Okay, ni senang je korang nak masukkan. Dia ada lock dia. Korang just masuk lock tu. Kemudian korang masukkan macam biasa untuk clip dia. Okay, starter siap. Dan kemudian untuk korang check gearbox korang. Okay, mesh ini kamera aku tunjuk sebelah sini. Okey, korang boleh tengok daripada sini dia bising Okey, dan kemudian korang check daripada belah sini pula. Okey,
Dia ada setiap takuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5 takuk. Maknanya 4 gear dan 1 untuk free. Korang kena cari. Okay. Aku masukkan. Sekejap. Ini contoh gear 1. Bila aku masuk gear 1, untuk sprocket, dia sprocket depan, dia tak akan boleh jalan. Dia akan sangkut. Maknanya dia ada gear. Okay. Itu untuk gear 1. Okay. Jadi kalau untuk gear 2, kita tengok pula. Okay. Gear 2 pun sama, dia akan sangkut. Dia tak akan boleh pusing. Okay. Dan kemudian untuk gear 3, korang check pula sama ada gear tu okey tak okey. Okay. Dia akan sangkut juga. Maknanya dia ada gear. Dia tak akan free. Tak ada sangkut. Masalah sangkut lah. Jadi ini last untuk gear 4. Okay. Ini gear 4. Okay. Dia akan sangkut juga. Dan kemudian bila aku masuk gear yang kelima, iaitu free gear, okay, kita kena tengok dia ada gear ataupun dia boleh free. Okay. Dia boleh pusing. Dia boleh pusing macam tu. Maknanya dia free gear. Maknanya gearbox kita betul cara pasang. Tak ada apa masalah. Dan itu saja cara nak check gearbox, sama ada kita masuk gearbox tu betul atau tak. Kalau korang nak tahu kedudukan washer, bagi aku senang saja. Korang just tengok Google je zaman sekarang, memang sangat mudah kalau korang nak belajar tentang gearbox. Nak tengok secara susunan dia punya washer tu betul atau tak, korang tengok je Google. Sebab aku selalu tengok Google, tak ada apa masalah. Kita baru boleh belajar daripada situ. Dan kemudian okey, untuk enjin tengah sekarang maknanya siap. Sangat mudah kalau korang nak pasang enjin tengah. Ini secara detail aku terangkan, tak ada apa masalah. Dan kemudian untuk sebelah rantai kecil, okey, kita boleh tengok daripada sini. Okey, ini untuk rantai kecil. Aku tunjuk ke korang. Untuk rantai kecil, aku pakai rantai kecil kelas 1. Untuk blok kelas 1 ni, kita pakai gasket skeping saja untuk grand shaft ni. Tak ada apa masalah. Rantai kecil korang just masuk macam biasa. Ini dia. Masukkan rantai kecil. Dan kemudian korang masukkan roller dia. Okey. Untuk roller dia, aku tunjuk ke korang. Dia memakai roller ini dia untuk kelas 1. Okey, atas yang ni kita just masuk macam biasa, plug and play saja. Dan kemudian untuk bawah yang ini, dia tak ada gigi apa semua, dia kosong, dia bulat. Okey, dan skru dia adalah ini untuk kelas 1. Dia pakai skru Allen saiz bulat. Maknanya dia ngangam untuk dia rotate benda ni. Okey. Jadi jom masuk dulu untuk ini. Cara dia korang masuk ke sini dan kemudian korang klikkan dia. Okey, dah ketat, tak ada apa masalah. Ini sahaja untuk bahagian timing chain. Dan yang ini hanya menggunakan EFI standard, tak ada apa masalah. Okey. Itu dia, kita boleh tengok daripada sini. Bila kita pusing crankshaft, nampak tak cara dia menjalankan roller-roller tu. Itu dia. Dia berpusing, macam itu maksud dia. Okey, itu untuk kelas 1 lah. Sangat mudah. Dan untuk key magnet pula, aku tunjuk cara pasang. Key magnet adalah ini. Key magnet ni korang just masuk macam tu saja. Dan bila korang masuk magnet nanti dia akan ketat. Okey. Jadi untuk sekarang aku cabut dulu sebab tak nak key magnet ni hilang. Memang susah sikit kalau benda tu hilang. Okey, dan kemudian untuk crankshaft Arata ni, yang bahayanya adalah pin ni. Ini dia. Ini pin untuk sebelah clutch. Okey, ini dia. Kita kena masukkan, dia ada lubang kat sini. Korang boleh tengok dari sini. Sini dia ada lubang. Halus je lubang tu. Okay. Nak masuk dia memang susah sikit. Tapi kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Okey, jadi kalau macam ni, cara mudah bagi aku adalah aku menggunakan plier muncung terus. Dan masukkan dengan betul. Carilah takuk dia. Kalau dia masuk dalam tu, memang masuk dalam enjin memang susah sikit lah. Korang kena guna magnet untuk tarik dia balik. Okey. Sekarang ni dah masuk. Okey, korang boleh tengok daripada sini, dia dah masuk klip tu. Okey. Jadi korang just masuk je gigi ni. Gigi ni dia ada depan belakang sama je rasa aku, tak ada apa masalah.
korang just masuk macam biasa. Cuma korang perhatikan gigi oil pump ni. Okey. Maknanya itu dah masuk. Bila kita pusing crankshaft, gigi oil pump ni pun akan berjalan sama. Okey. Jadi jom kita tengok. Korang boleh tengok daripada sini. Okey. Gigi oil pump tu berpusing, berputar. Jadi maknanya gigi tu dah masuk. Okey. Itu dia. Sangat mudah lah untuk korang pasang enjin ES5. Tak ada apa masalah. Dan video ni dah terlampau panjang. Untuk enjin tengah aku just nak share tentang tu saja, cara-cara pasang enjin. Dan kemudian nanti aku akan sambung dengan bahagian clutch. Kalau korang nak tahu apa cara nak pasang sebelah clutch, head block dan magnet untuk magnet leaf ni, nanti aku akan tunjuk dalam satu episod di next part. Jadi jom, aku nak rehat dulu untuk kali ni dan kita jumpa lagi di next part. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku nak share dengan korang sambungan pada enjin aku yang hari tu kita dah siapkan untuk bahagian enjin tengah. Okay, jom sini kita tunjuk. Okay, untuk enjin tengah macam korang dah tengok pada episod yang sebelum ni, part sebelum ni aku dah tunjuk cara untuk pasang enjin tengah. Okay, jadi untuk sekarang aku nak masukkan untuk part head block dan kita sambung pada bahagian sebelah magnet. Okay, jadi sebelah clutch aku akan buat last kali. Jom kita pasang untuk bahagian head dahulu. Okey, untuk bahagian head macam aku tunjuk sebelum ni, ini dia rocker arm yang asal. Dah makan, memang tak tahu nak cakap lah, agak teruk juga. Dan cam memang lah sangat teruk. Okey, jom kita tengok beza cam. Okey, cam aku pakai cam high speed. Okey, ni dia. Tunjuk. Okey, kita tengok sebelum ni pun aku pakai cam high speed. Ini dia, tulis high speed dan high speed. Okey, kalau korang boleh tengok lah. Okey, kita tengok beza dia punya kedudukan. Nampak? Ini dah makan yang boleh dikatakan teruk lah daripada ini. Korang boleh tengok. Okey, jadi degree dia dah lari. Jadi kita kena tukar cam baru. Okey, jadi untuk cam baru kita buka dulu untuk yang lama dia. Ini dia. Sekejap jom. Ini dia, korang kena buka bahagian sini. Okey. Okey. Ini kita nak ambil untuk bush. Dan kemudian untuk bahagian head, cara nak pasang head, okey, ini dia. Kita siapkan semua yang perlulah. Maknanya bahagian head tu kita jangan tertinggal. Sekejap lagi kita check apa yang agak-agak tak ada. Okey, ataupun lengkap untuk kita pasang. Okey, jadi ini dia rocker arm baru. Memang boleh tengoklah beza. Ini beza. Ada yang makan dan ada yang tak makan. Okey, korang boleh tengok daripada situ, mungkin tak apa nampak, tapi tak apa. Jom kita pasang. Okey, untuk bahagian head ni cara dia sangat mudah. Korang just masuk dulu untuk rocker arm ataupun cam, salah satu boleh je, tak ada apa masalah. Kemudian sebelum tu korang just masuk yang ni. Okey, untuk sekarang yang ni dia, korang masuk je kat sini. Okey, dan kemudian kedudukan cam ni, sekejap aku tunjuk. Okey, ini dia kedudukan cam. Cam ni korang boleh tengok daripada sini. Okey, untuk busut yang tinggi, dia bukan keadaan macam ni tau. Kalau korang nak pasang, korang kena kedudukan macam ni, belakang dia. Okey, jadi bila belakang dia, barulah korang akan masuk pada bahagian ini dan ini. Okey, untuk bahagian ini korang kena masuk macam ni. Okey, tunjuk ini dia kedudukan rocker arm, dan ini kedudukan rocker arm sebelah sini. Okey, jadi untuk benda ni pula, aku pun dah lupa dah, belah sini ke belah sini. Tak apa masalah, belah mana ni, aku dah lupa lah. Tak maaf dia belah sini. Okey, jadi untuk bahagian yang ni korang masuk je. Korang boleh tengok daripada benda ni, satu dia ada treat dekat sini, dan satu lagi tak ada treat. Okey, untuk bahagian yang ada treat ni, dia sebelah luar. Okey, jadi korang masukkan macam ni. Korang masukkan pada spek mata dia ni. Aku panggil benda ni spek mata. Okey, jadi korang longgarkan dulu tepek dia. Okey, baru senang korang nak masuk. Dan kemudian yang ini pun sama juga, ada bahagian yang ada treat dan tak ada treat. Okey, jadi benda ni
ada makan sikit, tapi aku tengok dari sini tak ada apa masalah. Dia tak ada makan terlampau banyak, cuma bekas je. Okey, jom. Mungkin tepek aku sebelum ni terlampau ketat lah. Okey, jadi kita belajar dari kesalahan ya. Itu dia. Okey, ini korang longgarkan dulu tepek dia, baru senang korang nak masuk. Okey, dan kemudian korang masukkan dia betul-betul dalam lah. Okey, ini dia keadaan dia. Okey, tepek longgar. Nanti kita adjust tepek dan siap lah untuk hit. Untuk hit ni pula, untuk bahagian belah sini pula, okey, dia ada dua kedudukan. Okey, dia ada macam ni, silap. Okey, macam ni dan macam ni. Tapi kalau macam ni terbalik orang cakap kan. Dia kedudukan dia macam ni. Cuma gasket ni, gasket ni yang terbalik. Aku pun silap. Okey, gasket ni yang terbalik. Okey, gasket ni dia ada dua kedudukan. Okey, satu lubang dia kecil, satu lubang dia besar. Okey, ada function dia akan mengganggu. Okey, yang ini lubang kecil, maknanya salah. Okey, jadi kedudukan gasket adalah macam ini. Okey, yang besar adalah dekat sini, dia akan ngam-ngam dengan lubang ni. Okey, jadi ini cara dia. Dan kemudian korang just masuk plug and play macam biasa. Okey, pastikan tepek tu dia punya kedudukan gasket tu betul lah, tepat untuk center korang nak masuk dengan skru lah. Kalau tidak dia akan jadi susah sikit nanti kalau korang nak masuk skru ataupun gasket tu boleh pecah lah. Okey, korang je masuk macam biasa, ikat dengan dia. Okey, tu dia. Okey, jadi untuk valve tak ada bocor, jadi kita tak payah nak grembal valve lah. Okey, kedudukan untuk cam selalunya dia akan macam ni. Okey, dia akan skru tu selari ke depan. Dia takkan atas bawah, dia akan selari ke depan. Okey, barulah kita adjust tepek kejap lagi. Okey, jadi ini kita ketatkan sikit saja dulu. Okey, kalau nak lagi cantik, ini ada kosong ruangan, korang tambahkan pada sini washer. Okey, kalau tak ada washer, korang tak payah pakai pun tak apa, tak ada apa masalah. Boleh je ada dudukan longgar ni, cuma paling cantik korang ubahlah washer sikit. Nipis, tak adalah dia terlampau longgar macam ni. Ni longgar Okey, jom kita boleh pasang dah yang ini dekat bahagian blok dan siap untuk bahagian hit. Jom tunjuk korang. Okey, minta maaf lah kalau ada kurang apa-apa yang aku tunjuk lah dalam video aku ni. Okey, aku just ajar yang mana aku boleh lah orang cakap kan. Okey, ini untuk bahagian enjin. Ini dia. Aku lap dulu. Ini ada minyak hitam bekas daripada sini. Okey, ini dia keadaan enjin aku. Dan kemudian kita just masuk PMP block dekat enjin aku lah. Okey, untuk grand shaft Arata ni korang hanya memerlukan gasket skeping saja, tak perlu gasket sampai 3mm atau 6mm. Gasket hanya skeping macam aku pakai ni. Okey, jom kita tengok sama ada betul atau tak gasket skeping memadai untuk grand shaft Arata Jet 6mm ataupun kena tambah lagi gasket. Okey, kita kena tengok dulu. Sebab kebanyakan aku tengok daripada grand shaft yang dijual sekarang, ada yang tulis je gasket skeping, padahal gasket kena tambah 1M, 2M. Kalau tidak dia akan jadi knocking lah apalah. Tapi untuk Arata, jom kita tengok sama ada betul atau tak gasket dia jadi skeping. Okey, jom kita tengok. Keluarkan dulu untuk pin dia. Ini dia. Dan kemudian korang just masukkan. Sebelum tu ubuh dulu minyak hitam bahagian atas dan bawah piston. Kalau korang tak ubuh minyak hitam, dia akan jadi boleh jam lah piston tu, tak ada apa masalah. Boleh jadi sampai ada masalah. Jadi menyusahkan kita. Daripada dia menyusahkan kita, baik kita berjaga-jaga, orang cakap kan. Okey, sekejap aku buka dulu minyak hitam baru. Keluarkan sikit minyak hitam, tuang. Ini dia. Korang just ubuh je, sapu-sapu je, macam sapu minyak gamat. Atas bawah. Untuk pin sekali, ubuh sikit. Dalam piston, ubuh sikit untuk mengelakkan jam. Okey,
Okey, jadi korang dah ubuh tu, korang just masukkan macam biasa blok ni. Sangat mudah kalau nak pasang. Dia cara pasang blok korang pun aku rasa tahu, tak perlulah nak terbalik blok tu yang tanduk ke bawah ke apa ke. Takkanlah korang terlampau tak tahu sangat sampai tahap tu kan. Okey, mesti korang dah tahu. Okey. Jadi untuk piston aku pakai piston lama. Aku tak ada nak tunjuk lah untuk cara nak pasang piston ring ke apa ke. Okey, jadi jom kita masuk piston pula. Dan kalau korang nak pakai piston lama, korang pastikan kalau boleh lah, elakkan keluar daripada dia punya piston ring. Sebab piston ring tu dia dah betul kedudukan lurah tu. Jadi korang berjaga-jaga lah. Jangan keluar kan, lepas tu kita ubuh piston ring ke lain pula, dia akan jadi bahaya sikit lah, boleh jam macam tu. Jadi ini dia, aku nak cari untuk plier tu. Bang, tolong ambil plier munjung tirus dekat belakang tu bang. Minta tolong orang pula bang. Tu. Okey. Jom. Okey. Untuk ni sambung dengan pasang pin. Ni dia. Aku ni banyak bercakap, minta maaf lah. Aku just ajar yang mana aku tahu. Okay. Korang just masukkan pin macam biasa. Aku memakai pin G. Okey, aku tak suka sangat pin C sebab C ni susah sikit nak masuk dan risau pin piston mudah terkeluar. Jadi aku pakai G untuk lebih mudah nak masuk dan untuk mengelakkan piston pin tu daripada senang terkeluar. Okey, jadi just masuk macam tu. Korang masukkan dia punya tanincing ni dalam lubang untuk laluan tanincing. Dan korang masukkan, pastikan ada bush atas bawah. Okey, dekat sini aku ada bush atas bawah kat sini. Okey, bush block untuk center block. Okay. Kalau korang tak pakai pun tak ada apa masalah, tapi akan mudah bocor lah blok korang. Minyak hitam akan mudah keluar. Jadi kita tengok apa yang tak masuk, kita betulkan. Okey, masuk. Itu dia. Sangat mudah. Dan kita boleh tengok dekat sini betul atau tak untuk kedudukan blok dia, gasket skeping. Ya, betul. Gasket hanya memerlukan gasket skeping saja, tak perlu sampai gasket tebal-tebal. Maknanya Arata tak tipu kita. Okey. Itu dia, gasket skeping. Okay, jadi kalau korang nak high compress, korang boleh pakai piston dom pula. Okey, itu cara dia kalau nak dapat high compress. Tapi bagi aku macam ni pun dah sangat okey lah bagi aku. Tak perlu kalau dom sangat risau ke knocking. Itu bahaya juga. Dan kemudian untuk bahagian head, korang just plug and play macam biasa. Jom, just plug and play macam ni. Korang just masuk gasket dekat sini nanti. Okey, sekejap lagi aku akan tunjuk cara untuk kita tengok tanincing kita ni kendur atau tak. Jom, sekejap lagi aku tunjuk selepas aku pasang head. Okey guys, jadi untuk sekarang aku nak tunjuk kat korang roller block apa yang aku pakai. Okey, dalam aku tak sedar, aku nak cerita kat korang satu benda lagi. Ini dia, minyak hitam aku baru je buka, dah tertumpah, aku tak perasan. Ya, kena beli minyak hitam lagi sebotol. Tak kenanya namanya macam tu. Okey, untuk roller block aku pakai roller block film S90. Ini dia. Aku tak pakai roller block kelas 1 sebab kalau boleh aku tak nak lah rantai kecil tu dia mudah kendur. Jadi aku tegangkan rantai kecil tu dengan roller block film. Tapi itu untuk sebelum ni. Tapi untuk sekarang aku rasa aku tak nak pakai roller block ni. Aku nak pakai roller block biasa saja. ES5. Jom kita tengok sama ada boleh tak boleh. Sebab sebelum ni aku tambah rantai kecil semata. Kali ni gasket skeping. Jadi kita terus pasang je lah macam biasa. Aku rasa tak perlu nak tambah roller block besar atau tak besar atau apa-apa lah. Maaf aku cakap pun dah susah sebelum ni. Penat buat kerja. Oi, tak masuk. Korang boleh tengok daripada tepi lah kedudukan skru tu daripada sini. Okey, nanti korang akan tengok daripada sini betul atau tak dia punya lubang dan barulah korang masukkan. Okey, jadi
untuk roller block. Nanti kita akan ketat dia kat sini. Dan kemudian untuk gasket head, aku pakai gasket lama je, tak ada apa masalah. Aku hubung gam gasket saja. Dan kemudian untuk head ni, yang paling penting, korang biarlah ada center bush ni. Jadi kalau kata korang tak ada center bush ni, head mudah bocor dan mudah untuk head korang larilah kedudukan daripada asal dia. Betul dia center. Okay. Jadi ini dia, korang masukkan rantai kesit ni betul-betul. Kamera relax je, kamera tak ada apa masalah. Tapi bagus juga kamera ni, pusing-pusing. Okay, ni dia, korang just masukkan betul-betul. Okay, maknanya dia dah kedudukan betul lah kat situ. Okay, dan kemudian korang just masuk tutup head sebelah depan dan just ikat macam biasa. Okay, untuk tutup head, aku pakai tutup head biasa saja. Ini dia. Wow, panjang juga batang 4 aku. Okay, tutup head ni kotor lah. Aku tak cuci lagi, aku lupa cuci. Tapi tak ada masalah. Sekejap lagi lah aku cuci dari luar je senang. Okay, aku lap-lap biasa-biasa je. Okay, untuk tutup head ni korang boleh tengok dia ada arrow tu, anak panah. Okey, dia ada satu aja anak panah, belah sini dia tak ada. Okey, untuk anak panah kedudukan dia adalah ke bawah, dia bukan ke atas Okey. Jadi bila kedudukan ke bawah, korang akan mudah je nak masuk nanti. Kalau kedudukan dia ke atas, dia akan susah nak masuk. Okey, itu dia. Mudah je. Okey, itu dia. Dan kemudian untuk skru head, aku pakai skru panjang satu sebab aku dah tak ada skru sangat. Aku pun tak tahu mana pergi dah skru head dia ni. Aku kutip-kutip je barang. Tak tahu aku nak buat enjin motor ni asal dia. Okay, jadi untuk washer, aku pakai washer. Okay, sebelah sini, sebelah sini semualah tempat aku pakai washer. Dan untuk belah sini aku akan pakai yang ini. Mana satu tengok dulu, panjang tak trik dia, panjang. Mungkin aku pakai belah sini kot, atas. Masih aku masuk sini. Kemudian kita masukkan skru dia. Batang 4 aku ni batang 4 jet tak silap aku, jadi dia panjang sikit daripada biasa. Dan kemudian untuk yang lain aku akan tunjuk kejap lagi lah. Untuk yang bawah, kalau boleh cari skru yang tak berlubang. Aku pun terlupa sebab bahagian bawah ni akan tendang minyak hitam banyak. Okey, jadi kita cari skru yang tutup. Okey, ini dia. Jadi untuk washer, aku tak cukup washer. Aku akan cari washer dulu dan aku akan tutup head sebab barang motor ni banyak dah hilang. Okey, jadi jom kita cari skru untuk tutup batang 4 trik ni. Dan kemudian aku akan tunjuk kat korang kejap lagi cara kita nak tengok rantai kecil tu punya marking betul atau tak. Jom. Okey guys, jadi aku sekarang ni aku dah jumpa untuk washer untuk head. Jadi sekarang aku dah ketatkan head, cuma aku tak ketat berhabis lagi sebab jenis aku jenis ketat sikit-sikit lah. Bagi gasket tu kembang dulu gam tu. Okey, jadi baru aku akan ketat berhabis. Jadi jom kita tengok cara untuk cari marking timing chain lah. Okey, untuk timing chain jom aku tunjuk kat sini. Okey, ini aku sarung je magnet untuk kita tengok key dia. Okey, kat sini aku ada tanda satu takuk. Okey, dekat sini ada takuk dan kedudukan T dan F. Okey, untuk T tu kedudukan dia adalah selari dengan yang sini. Okey, jadi barulah korang akan dapat kedudukan top bottom center lah. Okey, top bottom top dia. Jadi kita masukkan ni.
Okay, timing chain ni agak tegang. Jadi aku akan cek dulu. Kita tengok timing chain tu betul atau tak. Lagi senang korang buka je dulu ni. Rasa aku lagi senang. Okey, jom kita buka dulu untuk mudahkan kerja kita. Okey. Untuk skru bawah ni tak silap aku 14 betul. Okey. Jadi pijak dulu enjin. Enjin ni tak ada apa masalah. Okey, kita buka dulu skru ni untuk memudahkan kita pasang timing chain. Okey. Lagi baru kita masuk balik. Spring dia yang aku pakai sekarang ni spring grass adalah spring drag untuk inilah senangkan dia grip pada rantai kecil. Okay, tambah dia sebelumnya aku tak buka ni dia. Okey, keluarkan dulu ni ikan lama. Okey, jadi barulah senang kita nak cari. Okey, untuk kedudukan T dah tepat sini. Okey, baru kita tengok pada sini. Okey, sini dia sepatutnya center. Okey. Jadi macam ni bagi aku ini adalah kedudukan yang center. Tapi kalau boleh kita cari yang betul-betul center lah. Kalau ada degree wheel lagi cantik lah. Okey, jadi ini kita ada nampak ada lari sedikit kedudukan. Dia tak silap aku lari ke bawah, tak apa, jangan lari ke atas sikit. Kalau lari ke atas sikit dia akan jadi pening. Pening kan? Okey. Okey, itu dia. Kedudukan dia betul. Tak ada apa masalah. Tepat, memang tepat. Okey. Itulah kegunaan degree wheel. Kalau ada degree wheel lagi cantik. Okey, jadi untuk cari marking cam selesai. Mudah saja kalau korang nak cari marking cam. Okey, dan kita ketatkan skru ni. Okey. Untuk skru cam selalunya menggunakan saiz 8 kepala dia. Okey. Okey. Jadi aku tak buat pun. Okey. Kita nak cek dulu betul atau tak cara kita pasang. Ini dia. Okey. Kedudukan rantai kecil ni itu. Okey, dia benda ni akan tolak roller ni untuk bagi rantai kecil tu tegang. Okey. Jadi bila benda ni tertolak, okey, barulah rantai kecil tu akan sentiasa tegang, tak ada berbunyi kendur. Okey. Jom masuk skru ni balik. Aku pakai spring keras, dia jadi susah sikit lah. Okay, tapi tak ada apa masalah, boleh je tekan dan kita masukkan. Okey. Letakkan semula. Dan kemudian siap untuk bahagian head block. Inilah dia hasil dia. Nanti kita cuma adjust tape pad atas bawah dan kita ketatkan semua skru yang kita masih belum ketat habis lagi lah. Okey, jadi untuk bahagian magnet pula. Okey, aku menggunakan magnet lifan. Jadi kita akan letak satu washer pula. Ini ada oil seal dekat sini. Sini ada 2 oil seal kecil. Itu nak letak boleh, tak nak letak pun boleh, tapi bagi aku pakailah lagi elok. Dan jenis aku ni aku suka hubungkan gasket untuk mengelakkan bocor. Jadi aku akan letak sikit-sikit aja kat sini. Aku tak akan letak banyak sebab sini pun dah ada oil seal. Jenis aku akan letak depends pada orang. Ada setengah orang kebanyakannya tak letak pun sebab oil seal baru. Okey. Tapi jenis aku suka letak untuk jalan selamat lah orang cakap, daripada lagi bocor ke apa nanti. Jadi sebelah magnet aku, selama aku pakai motor, aku bubuhkan gasket macam ni, alhamdulillah setakat ni tak pernah bocor lagi lah bagi aku. Rasa aku, seingat aku tak pernah bocor lagi sebelah magnet. Alhamdulillah.
Mungkin sebab cara ni kot. Okey, jadi aku dah biasa faham dengan cara ni. Aku akan buat sentiasa. Okey, kita tak perlu banyak, sikit-sikit saja. Okey, ini dia cara korang nak masukkan ni. Korang just masuk macam biasa. Sebelum tu korang keluar dulu pin. Ayo, pin masuk dalam. Alai pening, alai pening. Ni korang keluarkan dulu dia balik. Jam macam ni. Pening aku macam ni. Jangan dia masuk dalam enjin dah. Masuk dalam enjin pening kita. Dia ada kat situ tak ada apa. Oh lama dah keluar dah tadi. Aku dah dapat tangkap. Masuk dulu. Ini kita letak tepi dulu. Aku nak keluarkan dulu benda tu. Hai, pening lah benda ni. Okey. Akhirnya keluar. Benda ni bahaya sikit lah. Okey, jadi gelap semula, minta maaf lah, kerja aku jadi kelang ribut sebab minyak tumpah. Aku jadi serabut. Okay, jadi jom kita masukkan untuk papan base. Dia. Okay. Ni korang just masukkan macam biasa, tak ada apa masalah yang ni. Okay. Dan kemudian korang ikat je skru macam biasa. Okey. Jadi untuk skru ni dia. Dan kita akan gunakan impact untuk ikatkan skru bahagian magnet. Ini papan base. Okay, itu saja. Nanti aku akan ketatkan sebab video ni terlampau panjang lah kalau aku nak ketat semua. Okay, just pasang macam tu dan korang boleh pasang dah magnet macam biasa. Cuma ubah je key nanti. Okay, dan ketatkan skru. Itu saja. Inilah keadaan magnet dia. Korang boleh tengok magnet dia memang kecil daripada asal. Sebelum ni aku pakai saiz besar ni. Sekarang dia jadi besar ni. Memang shock lah orang cakap untuk kalau kau kata nak enjin tu ringan. Okay, jadi untuk bahagian sini aku anggap selesai. Dan aku rasa video ni akan jadi panjang kalau aku sambung semua benda sekali. Okay, jadi aku akan sambung untuk bahagian kelas pada next episode. Aku akan pakai kelas biasa saja. Aku takkan pakai kelas tangan. Jadi setakat tu saja video untuk kali ni. Semoga kita berjumpa lagi di next episode. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay guys, bye bye. Assalamualaikum. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, untuk kali ni aku nak share dengan korang cara-cara nak pasang sebelah clutch untuk clutch Dream dan kacup high power. Okay, untuk bahagian dalam ni aku pakai high power. Okay, kalau korang boleh tengok, kejap aku keluarkan. Susah sikit. Ini dia. Ini high power nya. Kalau Dream dia straight benda belakang ni. Jadi ini high power. Aku sarung dengan clutch mangkuk Dream dan yang ini pun Dream. Okay, jadi untuk sebelah clutch ini dia. Okay, korang akan ada satu washer fiber ni. Ini sebelah belakang.
Dan kemudian korang ada satu washer dekat sini. Dan ini dia ada lock kaki. Ini dia ada kaki macam ni. Ini korang masukkan dekat sini. Okay. Itu untuk sharp clutch. Jadi untuk bahagian clutch, korang just plug and play macam biasa. Kejap lagi aku tunjuk selepas aku pasang clutch ni. Okay. Dan kemudian kita ikat saja dengan skru ni. Okay. Ini dia. Dia ada washer. Dia ada outside dan inside. Dia ada tulis outside. Kalau outside tu belah luar lah. Okay. Dua-dua washer ada. Okay. Tu dia ada tulis outside. Okay. Itu dia. Dan kemudian untuk spring clutch, aku pakai spring clutch. Spring clutch susah sangat nak sebut. Spring clutch racing. Aku pun tak ingat dari apa. Tak silap aku dari Taicom. Memang padu. Memang keras gila. Memang keras lah. Memang padu. Okay, mantap. Dan kemudian untuk clutch, aku pakai clutch standard saja, high power. Dan untuk primary apa semua, aku pakai Taicomnya racing. Sebab aku punya auto stopper untuk aku pakai kelas kaki atau kelas tangan belum siap. Aku dah hantar kat foundry untuk lay bagi kecil dan ringan. Nanti aku akan share lah dalam satu part. Nanti aku tukar untuk kelas tangan. Dan korang bezakan bunyi yang sekarang dan yang pakai kelas tangan nanti lah. Stopper memang ringan gila. Dan banding dengan magnet ni memang padu amat, orang cakap kan. Dan kemudian jom kita pasang dulu. Kejap lagi aku akan tunjuk apa lagi cara nak pasang kelas dan keadaan kelas lepas dipasang. Okey, jadi inilah keadaan kelas aku setelah dipasang semuanya. Aku dah ikat untuk skru tengah dan ini orang panggil apa, spinner. Ini dia. Aku dah ikat untuk semua. Dan untuk stopper kelas pun, auto kelas pun aku dah ikat. Ini dia keadaan kelas aku. Okey, maknanya dia boleh pusing tu, maknanya dia tak ada sangkut. Makna kelas tu dalam keadaan yang cantik lah, orang cakap. Okey, ke depan dia sangkut lah. Itu dia grip. Okey, jadi ini keadaan yang cantik, orang cakap dia free pun ada sikit. Sini pun ada free sikit. Dia boleh goncang sikit je. Itu cantik. Jangan terlampau goncang dan jangan terlampau ketat sampai tak ada free langsung. Okey, itu akan ada masalah nanti pada bahagian enjin korang. Jadi kena ada free sikit. Okey, jadi untuk sebelah kelas, ini dia filter. Dan kemudiannya adalah ini. Okey, ni untuk kelas adjuster. Apa benda ni aku pun lupa. Okay, cara nak masuk dia, sini sepatutnya dia ada marking. Okay, tapi marking aku dah tak apa nampak. Jadi aku agak-agak estimate je. Lebih kurang, okay. Aku pun tak pasti dah tak ingat dah. Tapi boleh lah kalau sekadar nak buat untuk sendiri kan. Itu dia. Itulah dia keadaan dia. Okay, jadi untuk sebelah kelas, kita cuma tinggal nak pasang untuk benda ni. Dan ikat skru dan kita pasang mangkuk kelas. Okey. Kejap lagi aku akan sambung pada bahagian gantung enjin dekat motor dan aku akan tunjuk lah selepas aku gantung nanti. Okey, sebab aku nak gantung pun seorang punya kerja memang susah sikit. Dan kemudian aku akan tunjuk cara nak dapatkan wiring pada coil magnet lifan. Okey. Jadi jom kita relax sekejap untuk bagi aku gantung enjin dan kemudian aku sambung, aku tunjuk okey hasil dia. Okey, jadi untuk sekarang ini dia, aku dah gantung enjin tapi aku masih belum pasang untuk mangkuk clutch. Aku belum pasang lagi untuk casing clutch. Tapi aku dah pasang untuk carburetor. Okey, untuk carburetor ni aku just share dengan korang lah. Untuk cam ni aku pakai main-jet size 105 dan pilot size standard 27.5. Okey. Jadi itu sedikit tentang carburetor yang tanya main-jet pilot apa semua. Kalau untuk cam ni, okey, aku terus terang aku cakap dia anggaran lebih kurang 95 ke 105 lah untuk blok saiz 55 atau 56, lebih kurang macam itulah. Okey. Terus terang aku cakap untuk pilot 27.5 itu saja dan jarum aku set untuk takut atas sekali. Okey, terpulang pada korang ada yang biasa set standard biasa saja untuk jarum takut tengah, tapi aku main takut atas. Okey. Jadi untuk sebelah magnet itu dia. Sebelah magnet pun aku dah siap pasang. Ini dia. Kabur sikit. Okey. Tapi untuk casing kelas saja aku belum pasang. Okey, kejap lagi aku akan pasang. Dan kemudian barang-barang lain semua aku dah sambung. Untuk coil plug aku pakai Taicom Racing, Taicom Racing ya. Okey. Dan untuk wiring aku masih belum sambung lagi. Aku just wiring untuk api saja. Lampu aku belum selesaikan lagi. Kejap lagi aku akan tunjuklah cara untuk sambung wiring dia. Okey. Jadi jom. Aku nak tunggu mangkuk kelas kering sebab aku cat mangkuk kelas dan kemudian kita akan pasang mangkuk kelas lah. Okey. Jom. Kejap lagi aku tunjuk dekat korang hasil dia dan kita mula start motor ni untuk dengar bunyi dia. Okey. Okey, alhamdulillah setelah aku
tunggu. Akhirnya mangkuk kelas aku dah kering dan aku dah pasang siap. Carburetor pun tak ada overflow apa. Magnet pun cuma api cantik. Cuma wiring aku belum sambung lagi. Tapi kita nak try dulu untuk start. Okay. Kita nak dengar bunyi dia. Okay tak okay, ada masalah apa-apa atau tidak. Okay, jadi jom kita test untuk first start. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, 6. Okay, jadi kita dengar bunyi dia macam mana. Ringan. Okey, alhamdulillah timing je aku kena set sekejap lagi. Dan angin. Okey, untuk kita pakai kelas biasa. Okey, itulah bunyi dia. Jadi kalau untuk stopper nanti aku akan share dalam satu part nanti. Bila stopper aku siap dan aku akan pasang untuk kelas tangan, kita akan dengar bunyi dia beza macam mana, lagi ringan ataupun sama sahaja. Okey. Jadi jom aku nak tunjuk untuk wiring untuk dapatkan lampu pula. Okey, sekarang tak ada lampu. Okey, untuk wiring dapatkan lampu, okey, aku akan terbalikkan dua wire dekat sini. Kejap lagi aku akan tunjuk wire apa. Jadi aku nak try dulu sama ada coil yang aku beli ni sama dengan coil yang asal Lifan punya atau tidak. Jadi kalau sama, dia tak ada apa masalah bila aku terbalikkan wire. Dia akan dapat lampu. Jadi jom kita try dulu dan kejap lagi aku akan tunjuk hasil dia. Okey guys, jadi aku dah sambung dah wire untuk lampu motor ni. Okey, korang boleh tengok dekat sini, lampu memang menyala. Tak ada apa masalah kalau kita tutup switch lampu, lampu pun akan tutup. Main macam biasa. Okey, jadi cara dia adalah korang terbalikkan dua wire. Okey, korang boleh tengok dekat sini, dia ada wire merah pula, hijau dan kuning. Okey, korang terbalikkan wire hijau dengan kuning ni. Wire kuning akan masuk ke putih. Dekat sini dalam ni ada warna putih. Dan untuk wire hijau ni pula, dia akan masuk ke hijau sepatutnya lah. Okey, tapi kita terbalikkan dia. Okey, jadinya warna hijau ni akan masuk ke putih dan warna kuning ni akan pergi ke hijau. Okey, dan daripada wire hijau tu, aku nak tunjuk pun susah sikit. Okey, kejap tak apa, aku cuba. Okey, aku ada sambung satu wire dekat dalam tu. Ini dia, dekat wire hijau. Okey, wire hijau daripada sini. Okey, maknanya wire daripada kuning ni dia masuk ke hijau dan aku sambung hijau tu untuk short ke body. Okey, bila dapat short ke body, barulah lampu akan menyala. Kalau tidak, lampu depan tak akan menyala dan lampu belakang pun tak akan menyala. Okey, jadi untuk sekarang bila aku dah sambung untuk short body, barulah lampu akan menyala. Okey. Okey, lampu ikut timing. Okey, jadi setakat tu saja video untuk kali ni. Motor aku pun dah siap enjin. Okey, nanti aku akan share lagi bila stopper sampai. Aku akan buat untuk stopper pula. Kita dengar beza bunyi dia. Okey, dan nanti aku akan tunjuk macam manalah cara untuk pasang stopper. Dan aku akan tunjuk macam mana rupa stopper tu selepas siap. Okey, jadi untuk video kali ni, setakat ni saja video untuk kali ni. Ini saja yang aku boleh buat untuk sekarang. Dan kepada korang yang nak buat motor, okey, korang boleh belajarlah daripada video aku. Yang mana ada kurang tu aku minta maaf. Kalau ada terlebih itu aku pun minta maaf juga. Okey, jadi yang kurang tu datang daripada aku, yang lebih itu datang daripada ilmu-ilmu yang orang sampaikan. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan korang komen juga nak video untuk apa pula. Okey, jadi itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum dan bye-bye.